Sidang hadirin yang dihormati sekalian, diumumkan ketibaan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, diiringi pengurusan tertinggi jabatan. Hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Ahmad Izram bin Osman, Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran, Merangkap Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bomba Siti Rohani binti Nadir, Pengarah Bahagian Pengurusan Korporat. Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Harun bin Haji Tahir, Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammad Zaidi bin Haji Ma'ad, Ketua Unit Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Setia Pengarah-Pengarah Bahagian, Yang Setia Pengarah-Pengarah Bomba Negeri, Ketua-Ketua Balai, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada petang ini bagi menjayakan program bantuan kebajikan mangsa banjir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Setia Datuk Seri di atas kesudian meluangkan masa untuk hadir bagi menyempurnakan atur-cara program. Untuk makluman Yang Amat Setia Datuk Seri dan hadirin sekalian, program pada hari ini juga turut dihadiri secara atas talian oleh pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah bomba dari 8 buah negeri serta 39 buah balai bomba dan penyelamat di negeri Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan, Perak, Selangor, Sabah dan Sarawak. Program ini juga turut disiarkan secara langsung di platform sosial media Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Amat Setia Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada petang ini dimulakan dengan taklimat keselamatan. Bagi mencegah penularan COVID-19, Standard Operating Procedure perlulah dipatuhi sejajar dengan arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin hendaklah memastikan telah menjalani saringan suhu badan dan membersihkan tangan menggunakan cecair pembasmi kuman di kaunter saringan yang telah disediakan. Pastikan juga penjarakan fizikal sentiasa dikekalkan sekurang-kurangnya pada jarak 1.5 meter serta sentiasa memakai pelitup muka sepanjang majlis ini berlangsung. Kerjasama dan keprihatinan hadirin diucapkan ribuan terima kasih. Yang Amat Setia Datuk Seri serta hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati program pada petang ini, marilah kita bersama-sama menandatangan memohon keampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu dipersilakan Penguasa Bomba Lokman bin Ramli, Pegawai Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladhi habana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khatimil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menandatangan menzahirkan kesyukuran kami ke hadrat-Mu kerana dengan limpah kurnia-Mu, Ya Allah, dapat kami menjayakan program sumbangan kebajikan mangsa banjir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dipohonkan agar majlis ini dilimpahi rahman dan rahim dari-Mu, Ya Allah,
Ya Allah, jadikanlah program ini sebagai program yang diberkati dan diridai. Bersempena program yang diadakan ini, Engkau ganjarilah mereka yang telah diuji dengan musibah banjir ini, dengan pahala dan ganjaran yang besar atas musibah yang telah menimpa mereka. Engkau gantilah kepada mereka dengan sebaik-baik pergantian di atas kehilangan, kesedihan dan kedukaan yang mereka alami. Allahumma ya sami'ud du'a, kami juga pohonkan kepadamu, sempurnakanlah hajat mereka yang telah menyumbang kepada kami. Tunaikanlah niat mereka yang telah mengasihani kami pada hari ini. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allahumma ya dzal manni wal ihsan. Ya Allah, perelokkanlah untuk kami agama kami yang menjadi panduan hidup kami. Perelokkanlah untuk kami dunia kami yang menjadi tempat persinggahan kami. Perelokkanlah untuk kami akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Kepadamu jualah kami memohon, ya Allah. Allahumma inna na'udhu bika minal junu wal juzam wal baras wa sayyil asqam. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallama alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang amat setia Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, bencana banjir yang melanda beberapa negeri pada awal tahun 2021 telah mengakibatkan kerosakan dan kehilangan harta benda. Turut terjejas adalah pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Justru Jabatan melalui Persatuan Kebajikan dan Unit Hal Ehwal Agama dan Kebajikan telah mengambil langkah proaktif bagi membantu meringankan beban pegawai yang terjejas banjir melalui pembayaran faedah di bawah Persatuan Kebajikan dan juga kutipan sumbangan prihatin di bawah Unit Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya dengan penuh hormat takzim dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih saudara pengacara majlis dan juga terima kasih kepada pembaca doa. Yang setia Tuan Ahmad Izram bin Osman, pengerusi Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang setia Puan Siti Rohani binti Nadir, pengarah bahagian korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang setia Tuan Harun bin Tahir, wakil daripada bahagian operasi, Ketua Unit Agama dan Kebajikan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah SWT kerana di atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ringkas secara virtual dalam program penyampaian sumbangan kepada pegawai-pegawai dan anggota bomba yang terjejas akibat daripada bencana banjir monsun Timur Laut yang lepas. Lebih dahulu saya ingin merakam ucapan penghargaan dan tahniah kepada bahagian korporat, khususnya Unit Agama dan Kebajikan
di atas inisiatif yang telah diadakan pada petang ini untuk mengadakan majlis yang ringkas secara rasmi untuk kita menunjukkan keprihatinan jabatan terhadap aspek kebajikan kaki tangan dan juga untuk memastikan bahawa kaki tangan yang terjejas semasa bencana banjir monsun Timur Laut yang lepas, kita cuba bantu setakat mana yang jabatan boleh bantu. Sebenarnya seperti datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, seramai lebih kurang 116 anggota atau warga Wira Merah kita telah pun terjejas dari segi keluarga mereka, rumah kediaman dan juga barangan-barangan yang ada di dalam rumah semasa berlakunya banjir di 8 negeri yang lepas. Kita lihat tahun ini terdapatnya beberapa daerah yang terjejas dengan begitu teruk sekali kalau dibandingkan dengan tahun 2014 yang lepas. Dan ada daerah-daerah yang tertentu ni tidak pernah pun terfikir mereka akan terkena akibat daripada bencana banjir ini begitu dahsyat sekali. Sama sekali daerah dulu tak pernah pun mengalami keadaan banjir sebegitu rupa. Sebagai contohnya di kawasan Maran. Kalau kita lihat banjirnya lebih daripada keadaan biasa yang Maran pernah alami. Jalan rayanya dipenuhi dengan air serupa macam satu aliran sungai. Sebagai contohnya kawasan, tak silap saya, kawasan Raub telah terjejas dengan begitu teruk. Terdapat juga zon-zon tertentu dan juga daerah-daerah yang tertentu yang mana ianya tidak dijangka begitu teruk sekali. Sehingga anggota kita yang terlibat di dalam operasi untuk mencari, menyelamat dan memindahkan mangsa-mangsa banjir ini, keluarga dia sendiri pun terkena daripada air yang begitu tinggi dan juga kederasan air dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kerosakan dan kehilangan harta benda. Kita cukup bersimpati apa yang dialami oleh anggota kita dan sebab itu ke atas keperhatianan ini telah diwujudkan satu jawatan kuasa untuk melihat aspek kebajikan kaki tangan. Saya melihat bahawa inisiatif yang telah dibuat oleh unit kebajikan dan agama ini cukup baik. Satunya melihat saluran melalui jabatan, saluran melalui kerajaan dan satu lagi adalah saluran untuk mendapatkan sumbangan luar melalui program prihatin kepada mangsa bencana banjir ini. Saya ucapkan tahniah. Kita berharap ianya akan diteruskan di masa akan datang kerana kita tahu bahawa dalam kita menyantuni masyarakat, dalam kita memberi perkhidmatan ataupun menyampai perkhidmatan kebombaan, penyelamatan, khidmat kemanusiaan kepada komuniti, ahli keluarga kita pun tidak terkecuali daripada ancaman-ancaman bencana alam seperti ini. Datuk-datuk, tuan-tuan, ingin saya bercakap sedikit tentang Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Penubuhan Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah bertujuan untuk memberi bantuan wang kepada ahli atau tanggungan ahli apabila berlakunya sesuatu musibah, sama ada kematian, sama ada kecederaan, kemalangan dan juga apabila ahli-ahli ataupun keluarga ahli terjejas akibat daripada bencana alam. Keahlian Persatuan Kebajikan terbuka kepada semua anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sama ada mereka beruniform ataupun tidak beruniform. Sehingga 31 Disember 2020, terdapat
seramai 10,355 ahli Persatuan Kebajikan daripada seluruh negara. Iaitu dia hanya merangkumi 77% daripada jumlah keseluruhan keanggotaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sumber kewangan hanya datang daripada yuran ahli. Yuran ahli pun kalau kita lihat, mereka hanya perlu menyumbang sebanyak RM2, RM2 kepada persatuan setiap bulan. Dan ianya dipotong melalui sistem Biro Angkasa. Jadi di dalam fasa 20, Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, terdapatnya berbagai faedah yang disediakan kepada ahli. Yang pertama sekali, membantu ahli jika berlakunya kematian. Sama ada kepada ahli sendiri, sama ada pasangan ahli, ataupun sama ada ahli keluarga ahli tersebut. Di mana melalui bantuan ini kita memberi faedah ataupun memberi, bukan faedah ni tak sedap dengarnya. Bukan dapat faedah kalau kita dah meninggal. Kita pun dekat bawah tu 6 kaki dah. Kita tak boleh tuntut apa-apa. Apa yang boleh kita beri bantuan adalah apabila berlaku kematian, ahli akan ataupun waris ahli akan dibantu sebanyak RM3,000. Kalau kematian pada pasangan, RM2,000. Kalau kepada ahli keluarga yang lain, RM1,000. Dan sekiranya kematian anak ahli yang kelainan upaya sebagai contohnya, kelainan upaya ataupun OKU, dibantu juga sebanyak RM1,000. Keduanya, membantu ahli sekiranya ditimpa kemalangan, ditimpa musibah yang mana mengakibatkan kecederaan. Kalau kecacatan kekal yang mengakibatkan hilang saraan, sebanyak RM2,000. Dan sekiranya kecacatan anggota tubuh badan yang mana kemalangan tersebut mengakibatkan tidak hilang saraan, bantuan sebanyak RM600. Ketiganya, membantu ahli yang mengalami kerugian, kerosakan harta benda akibat daripada kecemasan ataupun berlakunya bencana seperti kebakaran, sepertinya akibat daripada bencana alam. Yang mana bantuan diberi di bawah faedah ini, kita lihat sekiranya kerugian yang dialami oleh ahli ini adalah lebih daripada RM5,000, jumlah kerugian dia lebih daripada RM5,000, bantuan akan diberi sebanyak RM1,000 Malaysia. Sekiranya ahli itu mungkin mengalami di bawah daripada RM5,000, dia layak diberi bantuan sebanyak RM500. Sungguh pun tak besar, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, bantuan yang diberi ini. Sekurang-kurangnya di dalam keadaan-keadaan kecemasan seperti ini, dalam keadaan musibah seperti ini, ianya boleh meringankan beban yang dialami oleh anggota bomba dan juga ahli keluarganya. Jadi saya melihat kemungkinan ramai lagi ahli-ahli ataupun anggota-anggota ataupun warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang tidak menjadi ahli kepada Persatuan Kebajikan. Saya galakkan supaya isi borang, mungkin mula daripada hari ini ataupun esok, hantar kepada Persatuan Kebajikan, pertama sekali dekat urustia dia, untuk menjadi ahli. Sumbangan pun hanya sebulan RM2. Kalau RM2 dibagi dengan 30 hari, saya rasa tidak sampai 50 sen pun sehari. Dan kadang-kalanya yang mana, saya bercakap lah, yang mana kaki rokok ni, RM17 berapa sen sekarang, saya tak beli lagi dah. RM17 lebih. Itu pun RM17 ni, kalau yang jenis kuat merokok ni, hanya 2 hari je, habis RM17.
Sedangkan RM2 ni untuk sebulan. Dan ianya juga memperkukuhkan persatuan kebajikan ini. Dan juga dia menguatkan dana untuk kita membantu ahli-ahli yang lain. Kita semakin lanjut umur, kita juga semakin tua. Apabila semakin tua ni, tendensi untuk kita mengalami kemalangan, sakit, kecederaan semakin tinggi. Jadi saya galakkan dan saya sarankan supaya 23% lagi anggota dan warga Jabatan Bomba yang belum menjadi ahli ini, isilah borang, hantar kepada urus dia ataupun bahagian unit bahagian dan unit agama dan juga kebajikan untuk kita menjadi ahli pada persatuan, termasuk pegawai-pegawai kanan. Kerana seperti saya nyatakan, kita tak terkecuali daripada mengalami keadaan-keadaan yang kita tidak jangka. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selain daripada bantuan yang kita terima daripada Persatuan Kebajikan, Jabatan melalui unit hal ehwal agama dan kebajikan bahagian pengurusan korporat juga telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sumbangan prihatin mangsa banjir warga Jabatan Bomba dan Pemerintah Malaysia sejak 14 Januari yang lepas. Saya saban hari bertanya pada mereka bila nak sampaikan bantuan ini kepada mangsa-mangsa. Sebenarnya mereka telah pun bersedia lebih awal. Dan kita mempunyai perangkaan yang lebih awal untuk kita serahkan bantuan tersebut. Namun rupanya MTL ini dan juga musim tengkujuh ini, dia ada gelombang yang kedua pula. Gelombang yang kedua menjejaskan negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak. Jadi kalau kita terus serahkan bantuan tersebut pada ketika itu, mungkin anggota kita yang terjejas di Sabah dan Sarawak mungkin tercicir ataupun mungkin diberi ataupun diserah bantuan kemudian. Jadi kita telah pun tunggu masa yang paling tepat sehinggalah operasi bencana banjir ini selesai di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi pada hari ini kita telah kira keseluruhan warga yang terjejas termasuk anggota daripada Sabah dan Sarawak adalah 116 orang. Dan kebanyakan mereka ini adalah ahli kepada Persatuan Kebajikan, iaitu 78 orang, saya difahamkan, adalah ahli Persatuan Kebajikan. Kalau jadi ahli pada Persatuan Kebajikan, dia akan dapat bantuan daripada Persatuan Kebajikan campur dengan sumbangan yang kita perolehi daripada program ataupun inisiatif prihatin mangsa banjir. Jadi orang yang menjadi ahli ini akan mendapat bantuan lebih daripada bukan ahli. Jadi sebab itu saya menyarankan pada tuan-tuan untuk memaklumkan pada kaki tangan, janganlah bertanya nanti, kenapa saya dapat kurang daripada orang yang lain. Yang lain ini 78 orang ini adalah merupakan ahli persatuan. Ahli persatuan tadi kalau kita tengok mungkin dia akan dapat 1,000 ataupun akan dapat 600. Bergantung kepada tahap kerosakan harta benda yang dia alami, campur dengan apa yang dibantu melalui prihatin. Jadi mungkin kalau ahli yang masuk dalam persatuan akan dapat dalam lingkungan RM1,600 tak silap saya. Jadi untuk prihatin ini sehingga hari ini jumlah keseluruhan kutipan yang kita berjaya kumpulkan adalah sebanyak RM82,682 yang telah disumbang oleh satunya daripada pegawai-pegawai kita sendiri. Pegawai-pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, daripada badan-badan korporat dan juga daripada ahli-ahli Perisma
yang telah pun menyumbang sebanyak RM24,182. Keduanya juga kita dapat sumbangan daripada Pusat Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP sebanyak RM33,500 Malaysia. Dan kita juga menerima sumbangan daripada Takaful Ikhlas sebanyak RM25,000. So totalnya kita dapat RM82,682. Sumbangan-sumbangan yang lain turut diterima di dalam bentuk barangan keperluan seperti beras, gula, minyak, susu, air mineral, lampin, pakai buang. Sorry to say lah, tuala wanita pun kita terima. Ini hanya Tuan Nizam pakai? Tak. Puan Siti perlu ni. Baju dan peralatan persekolahan. Jabatan telah menerima maklum balas yang begitu positif daripada agensi-agensi ataupun GLC, badan korporat yang lain juga. Termasuk daripada PNB, daripada Bank Islam, daripada Yakin dan lain-lain yang berhasrat untuk memberi sumbangan kepada mangsa banjir ini. Namun begitu, sumbangan ini belum kita dapat terima lagi sehingga kini. Jadi sumbangan daripada pihak berkenaan akan kita salurkan kepada penerima setelah bantuan tersebut diterima oleh jabatan secara rasmi. Oleh itu, saya minta kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat daripada bencana banjir ini bersabar. Yang kita telah olehi, kita akan agihkan pada hari ini. Saya difahamkan oleh Tuan Norizan bahawa kebanyakan ahli ini kita telah pun hantar terus masuk di dalam akaun masing-masing. Satu akaun individu dan satu lagi kita telah masukkan di dalam akaun KASKEP ataupun PASKEP ataupun persatuan di peringkat negeri untuk dia agihkan di peringkat negeri pada pagi tadi. Artinya petang ini hanya simbolik saja. Jadi jangan terkejut tengok duit masuk dalam akaun tu, ingat bank bagi, bank jarang bagi. Bank tolak banyak daripada dia beri. Jadi yang bagi ini adalah datang daripada kita. Jadi kalau jumlah tu you banding dengan kawan, kenapa jumlah aku sikit? Tuan-tuan kena tahu, tuan di tahap mana. Kalau kerugiannya hanya air tu naik setakat lutut, barang rumah pun tak ada terjejas. Bila kita nilaikan di bawah 5,000, mungkin tuan masuk kategori 2 dalam persatuan kebajikan. Tapi kalau tuan peti ais pun rosak, barang elektrik yang lain pun habis, dinilaikan lebih daripada 5,000 kerugian, ini kita dapat input daripada negeri, mungkin tuan dapat lebih sikit. Campur dengan prihatin tadi, jadi satu jumlah yang tuan-tuan akan terima. Jadi sumbangan ini disalurkan seperti saya nyatakan tadi adalah melalui bank account atau account bank yang telah kita terima daripada negeri. 78 orang of course akan menerima daripada jumlah 80 lebih ribu tadi adalah 71,000. Sini saya senaraikan negeri-negeri yang mana anggota dia terjejas, faham seramai 38 orang yang terjejas yang akan menerima bantuan sejumlah RM35,000 Malaysia. Terengganu seramai 4 orang anggota yang terjejas akan menerima sebanyak RM17,000 Malaysia. Perak ada 7 orang ahli yang terjejas akan menerima RM6,000. Kenapa 4 orang tadi RM17,000, yang 7 orang ni RM6,000. Seperti yang saya nyatakan kategori tadi. Kelantan menerima RM4,000 untuk 4 orang. Johor 4 orang akan menerima RM3,000. Sarawak 4 orang RM3,000. Sabah 3 orang RM2,000 dan Selangor 1 orang RM1,000. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun menerima sebahagian daripada sumbangan di dalam bentuk barangan. Barangan ini termasuklah
untuk barangan persediaan bagi persekolahan anak-anak. Kita akan mendapatkan profil mangsa-mangsa yang kita terima untuk melihat, takut ada yang tak ada anak pun. Satu, keduanya ada anak tapi anak pun lagi kecil, belum sekolah. Ada pula yang ada anak sudah semua kahwin. Jadi kita akan melihat profil. Hanya orang yang amat memerlukan akan kita salurkan kepada mereka ini. Ini sebahagian daripada ikhtiar jabatan untuk memastikan bahawa kaki tangan kita sentiasa diberi perhatian dari aspek kebajikan. Cuma saya masih lagi di dalam mod PKP ni, sekali lagi memberi pesanan kepada semua, termasuk saya sendiri, di dalam keadaan COVID-19 ini, dalam negara sedang menghadapi angka mangsa yang positif semakin meningkat. Mula-mula kita tengok ada turun sehari lepas ini naik balik semalam. Jadi kita risau dengan keadaan yang ada sekarang. Sampai sehingganya ibu pejabat kita pun ada anggota dan juga pegawai yang positif. Saya memberi nasihat dan juga mengingatkan tuan-tuan termasuk saya sendiri supaya berhati-hati. Apatah lagi tuan-tuan adalah frontliners. Frontliners ni sudah tentunya lagi mengetahui tentang keadaan kebahayaan COVID-19 ini. Macam mana penularan dia? Macam mana kita terdedah kepada risiko ini? Jadi saya mengingatkan kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya mengambil langkah-langkah untuk memastikan arahan dan juga perintah di bawah PKP dan juga SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM ini dipatuhi sepenuhnya. Untuk makluman, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, KPPA, Tan Sri KPPA telah pun mengeluarkan satu arahan sekiranya ada pelanggaran kepada arahan-arahan kerajaan ini seperti yang telah ditetapkan oleh KKM dan juga MKN dan di compound, didenda atau ditangkap penjawat awam, nescaya tindakan tertertib akan diambil. Jadi kita kena ingatkan diri kita dan juga ingatkan rakan-rakan kita dan kita beringat di antara satu sama lain. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi bahagian dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua warga Wira Merah yang telah pun berkhidmat dengan begitu baik sekali di lapangan dalam kita melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh kerajaan di bawah COVID-19 dan juga semasa kita melaksanakan operasi OPS banjir TML 2020 dan juga 2021 ni, dan di atas jasa yang tuan-tuan telah curahkan di dalam perkhidmatan kebombaan sama sekali operasi hari-harian di dalam keadaan pandemik ini. Kita minta kerja yang baik ini diteruskan. Pastikan kita sentiasa menunjukkan kesetiaan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas rasmi ini secara profesional, secara berintegriti dan secara courtesy yang tinggi ataupun dengan keadaan mesra dan juga setia kawan. Semoga kita sentiasa dirahmati Allah SWT di atas segala perjuangan murni ini bagi memastikan orang lain di dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan sejahtera. Peluang ini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan juga setinggi-tinggi tahniah serta sabas serta penghargaan kepada badan-badan yang telah memberi sumbangan kepada jabatan khususnya di dalam program inisiatif prihatin yang telah kita buat bagi membantu mangsa-mangsa akibat daripada bencana banjir yang lepas.
Kita amat hargai budi dan juga sumbangan daripada badan-badan seperti ini, termasuknya JLC, pihak swasta yang lain, dan juga daripada seorang persorangan. Kita berharap sedekah mereka ini seperti yang dibaca dalam doa tadi akan mendapat berkah dan juga sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekali lagi ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bahagian pengurusan korporat kerana satunya untuk menyediakan program pada hari ini, keduanya bertungkus lumus dia punya apa kita panggil technical crew dia untuk membuat siaran langsung secara Facebook dan juga secara virtual kepada 30 lebih balai dan 8 negeri. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pengarah-pengarah bomba negeri kerana semasa MTL dan juga semasa bencana banjir, pengarah-pengarah negeri tanpa segan silu, tanpa rasa selfishness-nya, tak ada selflessness-nya, turun ke padang, termasuk timbalan pengarah, pegawai kanan di peringkat negeri, turun ke padang bersama-sama dengan warga dan juga anggota penyelamat kita melaksanakan tugas ini di lapangan. Ini satu perkara yang saya rasa patut kita teruskan di masa akan datang. Kerana anak-anak buah kita akan merasa bahawa kerja yang mereka buat ini diperhati, dihargai dan juga disantuni bersama. Saya harap etika seperti ini kita teruskan di masa akan datang. InsyaAllah jabatan ini akan menjadi satu jabatan yang kita nak capaikan slogan prestasi tinggi ini akan tercapai. Okay? Akhir sekali, jangan lupa sertailah persatuan kebajikan. Ini iklan yang Tuan Nur Izram minta saya buat iklan sikit. Jadilah ahli persatuan kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia hanya dengan sumbangan sebanyak RM2 sebulan. Kalau dikali dengan 12, RM24 setahun. RM24 tuan. Kalau perokok tu 2 kali dia beli dekat kedai 7-Eleven tu, lebih daripada sumbangan untuk 1 tahun. Jadi itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri bagi menyempurnakan atau cara seterusnya. Hadirin yang dihormati sekalian, berikut merupakan penyerahan replika cek bantuan Persatuan Kebajikan bagi mangsa banjir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk itu dipersilakan Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Ahmad Isram bin Osman, Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi menerima sumbangan mewakili negeri-negeri terlibat. Dipersilakan. Mendahului senarai adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang melibatkan 38 orang ahli dengan jumlah sumbangan bantuan RM35,000. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu melibatkan 17 orang ahli dengan jumlah bantuan RM17,000. Berikutnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak melibatkan 7 orang ahli dengan jumlah bantuan RM6,000. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan melibatkan 4 orang ahli dengan jumlah bantuan RM4,000. Diikuti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor melibatkan 4 orang ahli dengan jumlah bantuan RM3,000. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak melibatkan 3 orang ahli dengan jumlah bantuan RM3,000. Seterusnya adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah melibatkan 3 orang ahli dengan jumlah bantuan RM2,000.
Dan yang terakhir adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melibatkan 1 orang ahli dengan jumlah bantuan RM1,000. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Ahmad Izram bin Osman, Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili negeri-negeri yang terlibat. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya adalah penyampaian sumbangan prihatin mangsa banjir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk itu dipersilakan Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Harun bin Haji Tahir dari Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat untuk menerima sumbangan bagi pihak negeri-negeri. Mendahului senarai adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang dengan jumlah sumbangan RM29,450. Seterusnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu dengan jumlah sumbangan RM15,950. Diikuti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah dengan jumlah sumbangan RM7,800. Berikutnya adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak dengan jumlah sumbangan RM6,700. Seterusnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan dengan jumlah sumbangan RM4,400. Diikuti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak dengan jumlah sumbangan RM4,250. Seterusnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor dengan jumlah sumbangan RM4,100. Dan yang terakhir adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor dengan jumlah sumbangan RM650. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas penyempurnaan atau cara sebentar tadi. Yang Amat Setia Datuk Seri dipersilakan kembali ke tempat duduk. Yang Amat Setia Datuk Seri serta hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya atau cara itu tadi, maka program kita pada petang ini telah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat bagi menjayakan program pada petang ini, khususnya kepada Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Unit Hal Ehwal Agama dan Kebajikan Bahagian Pengurusan Korporat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.